disampaikan Cikgu Haji Azhar antara pada tunggal untuk projek kelas student pada tunggal lelaki dan paling senior kita yang dah masuk 80 menghala ke 81 juga. Beliau adalah antara yang setia belajar. Alhamdulillah, semoga Allah berkati hidup beliau. Sudah masuk 81 tahun dan insyaAllah beliau akan terjemahkan ayat yang ke 101 hingga 104 surah Ali Imran. Falyatafaddal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'lamuna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasulun wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan bagaimanakah kamu kafir wa antum tutla. Ia fi'il mudhari' majhul. Ia dibacakan. Majhul kena tambah ibu handi. Atas kamu. Ya tu. Ayat Allah. Itu naibu fa'il tu, ayat tu. Kita kena tambah akan beberapa ayat Allah. Wa fiikum dan pada kamu rasul. Ada rasulnya. Ya. Wa may ya'tasim billah. Maka dan berpegang teguh. Dan man barang siapa. Dan barang siapa berpegang. Ya'tasim ada fi'il mudhari', ada ya. Barang siapa yang ia berpegang teguh. Billah dengan Allah. Faqad maka sesungguhnya dia telah mendapat telah dipimpin majhul, fi'il madhi majhul. Telah dipimpin dia ila kepada siratal mustaqim. jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, amanu telah beriman oleh mereka. wahai orang-orang yang beriman, Telah beriman oleh mereka. Oleh Bismillah. Okey, sekarang dah menunjukkan 7.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Puja dan puji sama-sama kita julangkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang terus mempertemukan kita
dalam sesi belajar menterjemah Al-Quran kaedah harfiah atau sistem harfiah. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini ada nilai tambah yang dapat kita kongsikan, dan yang jelas saya dah siapkan satu persiapan yang agak menarik. Tak sabar sebenarnya saya untuk nak berkongsi hari ini, sebab malam tadi saya telah selesai buat tambahan-tambahan nota yang tidak ada pada anda yang telah saya berikan. Hari ini adalah nota yang terkini yang saya baru selesaikan malam tadi, berhubung dengan isim, bersama contoh-contoh. Dan nota yang saya dah siapkan malam tadi, saya akan kongsikan dengan anda pada pagi ini. Untuk sesi pertama, sebelum kita berterjemah, saya akan kongsikan. Kita terjemah surah Fatihah dulu, lepas tu saya akan kongsikan dengan topik isim. Saya nak detailkan sikit lagi tentang isim yang kita kena selesaikan. InsyaAllah ayat 20 nanti saya akan masuk tentang dhamir, lanjutan lagi. InsyaAllah besok, insyaAllah saya akan masuk cerita tentang dhamir. Tapi hari ini hari penghabisan, hari yang kira puncak juga saya nak bahaskan tentang isim. Alhamdulillah, sebelum tu saya nak jawab salam daripada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya dulu macam mana suara, gambar clear. Dan saya setiap kali 2 atau 3 minit sebelum 7.30 saya akan paparkan pengalaman-pengalaman yang lepas, testimoni yang telah saya sempat rakam daripada kelas-kelas saya di sekitar Kuantan dan di tempat-tempat lain, daripada pelajar-pelajar yang paling senior yang sebentar tadi adalah Cikgu Azhar Hafizahullah, antara pelajar yang paling senior yang saya pernah ajar, 81 tahun. Ada je seorang lagi 80 tahun, Tuan Haji Syari di Taman Guru, itu Cikgu Azhar. Kalau Cikgu Azhar ramai yang kenal, ramai pelajar-pelajar dia. Dia juga seorang imam di Surau Galing, dan dia berkhidmat untuk mengaji pada anak-anak muda yang baru nak tak pandai mengaji. Antara waktu Zuhur dengan Asar kebanyakannya dia manfaatkan untuk mendidik pelajar-pelajar yang ingin memperbaiki bacaan Quran, belajar membaca, mengenal huruf dan seterusnya. Itu perkongsian saya, insyaAllah setiap kali sebelum jam 7.30 saya akan kongsikan. Jadi saya nak ringkaskan supaya tak terlalu panjang saya punya mukadimah. Saya nak terus kepada program kita hari ini. Harap semua bersedia. Sekarang jam 7.36, berarti sudah berjalan 6 minit. Kita buat perkongsian. Okey. Kita mula sama-sama terjemah surah Fatihah. Ikut saya, jangan sekali-kali anda malu untuk keluarkan suara. Inilah pengalaman. Sebab pengalaman saya pergi ke tempat-tempat yang ada pengajian bahasa Arab. Saya pernah berada dalam 2 minggu di Batam, di pusat bahasa Arab di Batam, Mahat Said bin Zaid. Saya dapati pelajar-pelajar yang dilatih semua kena keluarkan suara. Dalam kelas kena ikut guru. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Kena sebut semua. Semua kena keluarkan suara. Sehingga pelajar-pelajar saya perhatikan yang tak ada asas bahasa Arab, yang akademik dia teruk sangat di Malaysia ni, tapi di sana dia jadi hebat. Dia boleh bercakap Arab. Dia tak malu. Sebab itulah bahasa yang dia terpaksa guna pakai kerana bercampur dengan pelajar-pelajar Thailand, pelajar daripada Filipina, daripada Kemboja, daripada Vietnam, daripada sekitar ASEAN. Jadi maksud kita kena keluarkan suara. Anda semua kena, jangan malu-malu. Ikut saya baca. Okey, 7.38. Ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk surah Al-Baqarah ayat yang ke 17 dan 18. Mana? 18, 19, sorry. 18, 19. Alhamdulillah. Okey. 67. Saya harap anda latihkan terjemahan anda pada lembaran Quran. Biasakan bila anda selalu pandang pada lembaran Quran, anda nampak jumlah dia nanti. Sekarang ni saya akan pecahkan jumlah demi jumlah. Ini jumlah pertama. InsyaAllah saya terus kepada. Tapi sebelum kita terjemah, saya ingat sebagaimana saya tegaskan tadi, saya nak jelaskan dulu tentang isim. Ini penting. Ada satu slot yang mesti kita beri penambahan nilai. Okey. Ini pertemuan kita yang pertama. Bila sebut isim, kepada pelajar-pelajar, peserta yang baru mengenal ilmu bahasa Arab, khususnya tak kira belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Quran, sebenarnya semua dalam bahasa Arab. Dan dalam sistem kami akan iringkan dengan tata bahasa. Bukan hanya sekadar mengertikan setiap kalimah, tapi tata bahasa tidak diabaikan. Dan asas tata bahasa Arab, kita mesti kenal isim, mesti kena kenal fi'il, dan kena kenal huruf. Harfun, isim, fi'il, huruf. Inilah 3 kalimah yang ada dalam Quran, yang ada dalam bahasa Arab, yang ada setiap surah. Yang kita daripada surah Fatihah, surah yang pertama, dan sampai surah yang ke-114, surah An-Nas, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Gabungan antara isim, fi'il, dan huruf menghasilkan ayat yang boleh difahami dengan susun, atur, dengan kedudukan yang sempurna, kedudukan yang menurut aturan bahasa Arab, maka dipanggil satu ayat. Atau kita namakan dalam istilah nahwu satu jumlah. Satu ayat, satu jumlah. Okey. Jadi anda semua kena bezakan isim, fi'il dan huruf. Dari sudut rupa dia dan dari sudut laras bahasa. Penekanan awal saya dalam mengajar minggu pertama, minggu kedua, ini kita fokus kepada cara mengertikan. Pastikan ketika menterjemah anda meletakkan laras bahasa yang betul, menterjemah isim. Antara erti-erti yang kita kerap guna pakai untuk isim, yang kita letakkan erti tambahan di awal terjemahan, antara yang paling popular yang. Yang ni banyak kita letakkan pada isim. Dan selalunya, yang ni kebanyakan kita letak pada isim mushtaq. Banyak terjadi pada isim mushtaq. Isim mushtaq insyaAllah kita akan belajar. Apa tu isim mushtaq? Dan isim jamid ada juga tapi kurang. Sekalian kerana nak menunjukkan jamak. Segala juga menunjukkan jamak. Orang-orang juga menunjukkan jamak. Orang-orang yang ni khusus untuk jamak muzakkar salim. Kadang-kadang kita tambahan oleh, dia merujuk kepada fa'il. Kadang menambah akan, dia merujuk kepada maf'ulun bih. Adalah, dia merujuk kepada khabar bagi mubtada atau khabar bagi isim inna. Ada, dia merujuk kepada mubtada muakhar atau isim inna muakhar. Iaitu, dia lebih menjurus kepada badal. Sebagai, kadang selaku, secara atau berkeadaan. Dari sudut nahwu dia selalu disesuai untuk bila kedudukan ayat itu sebagai hal. Beberapa dia menunjukkan kepada jamak muannas salim. Dan kata berganda, dia selalunya merujuk kepada jamak taksir.
InsyaAllah hari ini kita akan bincang jamak taksir lebih detail lagi. Itu dari sisi laras bahasa. Kadang kita tak kenal lagi Ustaz, tak kenal isim, tak kenal, tapi boleh terjemah dulu. Tapi terjemahan yang kita berikan, yang kita baru cuba menghafal dah membantu bagi pelajar-pelajar yang baru kenal bahasa Arab. Tak kenal isim ma'rifah, tak kenal isim nakirah, jamak muzakkar salim, muannas salim, tak kenal. Tapi ada tambah orang-orang yang, ada tambah segala, ada tambah beberapa. Ini isim ni. Fi'il kita tak akan terjemah begini. Fi'il kita dah formatkan. Ada laras bahasa yang kita dah standardkan. Sama saja. Okey. Untuk fi'il madhi mesti sebut telah. Dan tak boleh diubah-ubah. Jangan pandai-pandai ubah. Okey? Okey, itu nasihat saya. Dan mengenai isim dari sudut erti yang kita berikan, dari sudut laras bahasa. Dan satu sisi lagi, kalau dari sudut bentuk lafaz, awal lafaz dan akhir lafaz biasanya ada tanda. Kami sertakan 4 tanda. Sebelum ni kami 5 tanda. Tapi yang sebenarnya 4. Tanda pertama, kalau ada alif lam di awal kata. Ada alif lam di awal kata. Kalau ataupun dia ada tanwin, ada baris 2. Sama ada di depan atau di bawah atau di atas. Dhammatain, kasratain atau fathatain. Tanwin. Itu juga tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ada menerima huruf jar. Dan tanda yang ketiga ni sekaligus dia tambahan, pastikan isim yang menerima huruf jar, yang duduk dia bersandar dengan huruf jar, isim tersebut baris akhir baris kasrah. Baris kasrah ni dah hanya berlaku pada isim. Kalau kita perhatikan, ada kalimah yang baris akhir baris kasrah. Tak ada kalimah lain lagi yang boleh berbaris kasrah kecuali isim. Ini 3 tanda yang kita mula kenal dulu. Dan tanda yang keempat ni kita lambat sikit sebab agak sulit, kena perlu banyak contoh. Alhamdulillah sehingga hari ini saya dapati anda dah mula terkesan dengan mudhaf dan mudhafun ilaihi. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ada juga istilah namakan idhafah. Ada juga istilah yang kita guna pakai, yang baru saya temui, digunakan nama murakkab idhafi. Murakkab idhafi, iaitu ungkapan sandaran. Untuk mengenal mudhaf dan mudhaf lain ini mudah saja. Syarat dia mudhaf isim yang tak punya alif lam dan tak punya tanwin. Isim yang tak punya alif lam dan tak punya tanwin. Setiap kali ada mudhaf, pasti ada mudhafun ilaihi dia. Apa mudhaf ilaihi? Yang bersandar kepadanya. Yang bersandar kepada mudhaf tadi. Kedua-dua kalimah ni, dua-dua adalah isim. Dan dua-dua yang berbeza makna. Berbeza makna, beza jenis, tapi bila digabungkan jadi satu nama baru. Saya selalu bagi contoh dengan, contohnya kereta dengan api. Jadi kereta api, itu bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab lebih mudah lagi kita nak kenal dengan adanya harakat. Fathah, dhammah di akhir. Ada tanwin ataupun tak ada tanwin. Dan alif lam pun digugurkan juga. Kalimah isim yang tak punya alif lam dan tak punya tanwin. Itu kita dah dapat pegang tu, bahawa itu adalah kalimah mudhaf. Kemudian kita dah belajar tentang jenis dan bilangan, mufrad, musanna, jamak. Mufrad menunjukkan tunggal. Kalau bilangan dia 2, kita namakan musanna. Kalau bilangan 3 ke atas, itu isim tersebut bilangan bentuk jamak. Okey. Dan ciri yang kedua yang ada pada isim, bukan hanya bilangan, dia juga ada jenis. Jenis muzakkar untuk lelaki, jenis muannas untuk perempuan. Setakat ini yang saya bincangkan sebelum ni. Ini tambahan saya sikit. Kita dah belajar isim ni ada 2 bentuk. Isim yang jamak. Yang jamak ni ada 2 bentuk. Bentuk salim dan bentuk taksir. Ada kata mukassar. Jamak mukassar atau jamak taksir. Jamak salim. Unbroken plural. Unbroken plural. Kalau jamak taksir, broken plural. Susah nak sebut plural. Unbroken plural untuk jamak salim. Jamak taksir atau jamak mukassar, broken plural. Kita tengok contoh jamak muzakkar salim. Kalau mufrad di muzakkar, jamak kalau isim itu muzakkar, bila tukar pada jamak jadi nama dia jamak muzakkar salim. Kalau isim asal mufrad di muannas, jamak dia akan jadi jamak muannas salim. Contoh, saya bagi contoh, kalau isim mufrad dia malikun, yang memiliki, bila ditukar kepada jamak,
tambahkan waw nun atau tambahkan ya nun. Malikuna atau malikina. Dan cara menterjemah isim mufrad, kalau jamak dia orang-orang yang memiliki, kalau mufrad dia buang orang-orang, tinggal yang saja. Malikun, yang memiliki. Kalau abidun, isim mufrad. Kalau jamak dia abiduna atau abidina. Cara terjemah jamak muzakkar salim sebut orang-orang yang. Kalau abidun, yang abiduna, orang-orang yang menyembah atau abidina. Kalau kita nak tukar kepada mufrad, kita buang waw nun atau buang ya nun, tinggal abidun. Cara terjemah isim mufrad daripada jamak muzakkar salim cukup tambah yang saja. Buang orang-orang, tinggal yang menyembah. Begitu juga raji'una atau raji'ina tu, orang-orang yang kembali. Kalau kita buangkan waw nun di hujung atau ya nun di hujung, dia jadi raji'un. Cara mengertikan bagi isim mufrad daripada jamak kepada mufrad, jamak muzakkar salim kepada isim mufrad, kita sebut buang orang-orang, tinggal yang saja. Itu isim jamak muzakkar salim. Daripada mufrad ke jamak, cuma tambahkan waw nun. Kalau daripada jamak nak tukar ke mufrad, buangkan waw nun atau ya nun. Ini jamak muzakkar salim. Kata kunci untuk jamak muzakkar salim, pastikan orang-orang yang tu. Kecuali ada beberapa kalimah yang setakat ini kita jumpa ada sebelum ni baru satu. Hari ini kita belajar dulu. Ada tambah orang-orang yang tapi dia bukan jamak muzakkar salim. Dia adalah jamak taksir. Semalam saya bagi latihan dalam grup, ada yang terkeliru. Alhamdulillah, tak apa, bagus. Penting untuk keliru. Bila kita keliru, kita tunjukkan jalan yang betul, kita nampak ada punya perbandingan dia. Itu memberi kesan yang mendalam. Ingat sampai bila-bila nanti. Untuk jamak muzakkar salim, umumnya kita letakkan tambahan orang-orang yang pada awal terjemahan kita. Itu adalah rasa bahasa yang dia sinonim dengan jamak muzakkar salim. Isim jamak salim lagi untuk muannas. Kalau isim muannas biasanya ada ta marbutah. Ta marbutah bagi mufrad dia. Malikatun, yang memiliki. Sama terjemah macam yang muzakkar, malikatun, yang memiliki. Kalau nak tulis, letak huruf P dalam kurungan. Ataupun muannas, mim. Bagi jamak dah, kita buang ta marbutah, tambahkan alif ta. Dalam Al-Quran, alif maksurah. Malikatun, cara terjemah sebut beberapa. Malikatun, beberapa yang memiliki. Abidun, yang abidatun, yang menyembah. Bagi jamak muannas salim, buang ta marbutah, ganti alif ta. Ta maftuhah, ta yang terbuka, ta sampan, kita kata. Cara terjemah abidatun, beberapa yang menyembah. Abidatun, beberapa yang menyembah. Raji'atun, yang kembali. Itu muannas, ada ta marbutah. Bila nak tukar kepada jamak, kita buang ta marbutah, ganti alif ta. Jadilah raji'atun, beberapa yang kembali. Kedua-dua jamak ini, jamak muzakkar dan muannas ini, kedua-duanya dalam kumpulan jamak salim. Apa itu salim? Selamat. Kita tak bimbang soal kekeliruan. Cuma sekadar tambahan alif nun, waw nun untuk muzakkar salim atau ya nun, dan tambah alif ta daripada mufrad bagi jamak muannas salim. Sementara satu lagi jamak, kita namakan jamak taksir atau jamak mukassar. Sorry. Ini kata kunci bagi jamak muannas salim, ada sebut beberapa. Dan pada terjemahan, lafaz beberapa itu penting. InsyaAllah hari ini kita akan jumpa jamak muannas salim. Siapa yang buat latihan semalam nampak perbezaan dia. Jamak muannas salim dengan jamak muzakkar salim. Okay? Dan jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Yang bukan jamak salim. Jamak dua. Salim, selamat. Satu lagi tak selamat. Ini broken. Dia pecah. Taksir tu makna dalam bahasa Arab pecah. Dia pecah daripada bentuk asal. Bentuk asli dia berbeza. Contoh, kitabun. Ni perhatikan contohnya. Nota yang saya berikan sebelum ni tak ada contoh-contoh ni. Ni saya dah berikan nilai tambah. Okey. Kalau berhajat untuk nota hari ini special. Saya kongsikan kepada anda. Untuk hari ini, siapa yang berminat untuk dapatkan nota ini, boleh join grup harfiah.
grup WhatsApp. Saya tak beri pada dalam Facebook sebab bagi saya susah kan. Saya pun tak pandai nak upload ke YouTube ke Facebook. Jadi siapa yang join grup WhatsApp saya sebab saya beri. Dulu saya tak ada grup WhatsApp, saya setiap seorang saya kena hantar seorang-seorang. Menyulitkan saya. Jadi saya cara mudah saya nak kongsi maklumat, nak hantar nota, saya beri dalam grup. Sekali hantar semua dapat. Jadi insya-Allah bagi yang berminat silakan. Inilah saya kira infak saya untuk anda semua. Perkongsian saya insya-Allah. Contohnya banyak. Perhatikan jamak taksir. Jamak taksir. Kitabun. Kitabun maknanya sebuah kitab. Kalau ada alif lam, al-kitabu the book. Kalau kitabun a book. Kitabun a book. Buku. Kitab. Itu beza. Isim makrifah kalau ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, isim nakirah. Makna sama. Nama khas atau nama am. Kitabani atau kitabaini isim musanna. Tambahan alif nun atau ya nun. Dan pastikan nun baris kasrah. Pastikan nun baris kasrah. Kitabani atau kitabaini berarti dua buah kitab. Itu musanna. Bagi bentuk jamak, dia bukan kitabun. Kalau bahasa Melayu senang, kita gandakan saja. Bahasa Arab tidak. Kutubun berarti kitab-kitab. Kutubun, kitab-kitab. Pastikan terjemahan dalam bentuk kata berganda. Jangan sebut beberapa kitab. Kita tak mau ada pertindahan antara jamak muannas salim dengan jamak taksir punya terjemahan. Kita dah selaraskan. Untuk jamak taksir, standardkan bahawa terjemah dalam bentuk kata berganda. Begitu juga contoh yang kedua, rasulun, seorang rasul. Untuk isim musanna tambah alif nun atau ya nun. Rasulani atau rasulaini, dua orang rasul, dua orang utusan. Kalau rasul-rasul, rusulun, utusan-utusan. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, dinun, agama. Dinun, agama. Satu agama boleh juga. Dinun, agama itu maklum. Satu, mufrad. Kalau musanna, tambah alif nun daripada mufrad dia. Isim musanna, mudah. Dengan mufrad dia, kita tahulah. Tambah alif nun atau tambah ya nun. Dinani atau dinaini. Berarti dua agama. Dinani atau dinaini, dua agama. Kalau banyak agama, 3 agama ke atas, 3 agama, 4 agama, 5 agama, banyak agama, adyan. Adyanun, agama-agama. Ini yang pertama. Okey. Contoh berikutnya, Rabbun, Tuhan. Rabbun, Tuhan, isim mufrad. Kalau dua Tuhan, Rabbani atau Rabbaini. Rabbaini, dua Tuhan. Kalau banyak Tuhan, Arbabun. Arbab. Macam dalam Quran ada. Mereka jadikan rahib-rahib mereka dan padri-padri mereka sebagai Arbab min dunillah. Tuhan-Tuhan daripada selain Allah. Arbab, Tuhan-Tuhan. Jamak taksir. Broken plural. Jamak taksir. Apa makna taksir atau mukassar? Yang terpecah. Yang berbeza daripada bentuk asli dia. Rab jadi arbab. Uzunun, telinga. Uzunun, telinga. Isim musanna dia uzunani atau uzunaini, dua telinga. Isim musanna. Bagi jamak dia azanun, telinga-telinga. Azanun, telinga-telinga. Ini jamak taksir, bukan uzunun-uzunun. Azanun, satu lafaz saja. Tapi maknanya dia merujuk kepada pelbagai telinga. Banyak jenis, banyak telinga jumlahnya. Seterusnya, contoh yang ke-6. Yaumun, satu hari. Kalau 2 hari, yaumani atau yaumaini, 2 hari. Kalau banyak hari,
Bukan yaumun, tapi ayyamun. Hari-hari. Ayyamun ma'dudat. Hari-hari beberapa yang dihitung. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa faman kana minkum, barang siapa di kalangan kamu maridan, sakit, aw ala safarin, atau atas perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah mengulangi pada hari-hari yang lain. Ayyam ma'dudat, sama. Hari yang dihitung. Baik. Ini contoh yang ke-6. Contoh yang ke-7. Ruhun. Ruhun, roh. Bahasa kita pun roh juga. Kita tak ada kalimat lain yang kita nak guna. Pasti pinjam Arab. Roh. Satu roh. Kalau dua roh, ruhani atau ruhaini. Ruhani, dua roh. Atau ruhaini. Arwah. Arwah maksudnya apa? Jamak bagi roh. Roh. Banyak roh. Bukan satu roh, bukan dua roh, tapi 3 roh ke atas. Kita biasa dengar kenduri arwah. Maksudnya kenduri untuk roh-roh. Kenduri mudhaf, arwah mudhaf ilaih. Kenduri isim. Arwah pun isim juga. Kenduri arwah. Maknanya kenduri untuk para roh. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada huruf jar sebenarnya. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada huruf jar sebenarnya. Sama ada huruf jar untuk menunjukkan pada huruf jar bagi, kadang-kadang huruf jar min daripada, atau huruf jar fi. Ruh, satu roh, arwah, roh. Baik. Itu kalimah yang kita biasa dengar, walaupun belum jumpa dalam terjemahan, tapi kita biasa dengar. Roh itu sebenarnya. Kemudian nabiyun, seorang nabi. Nabiyun ummi. Nabi ummi. Nabi yang ummi. Okey. Nabiyani, 2 orang nabi, atau nabiyaini. Nabiyaini, 2 orang nabi. Itu pagi jamak anbiya. Anbiya, nabi-nabi. Anbiya, nabi-nabi. Ada satu lagi dalam Quran, dia bukan jamak taksir, dia mulhaq, jamak muzakkar salim. Dia menyerupai jamak muzakkar salim. Nabiyuna atau nabiyina. Itu pun kita terjemahkan kata berganda. Bukan orang-orang yang nabi, tak ada orang-orang. Kita artikan juga dalam bentuk kata berganda. Nabi-nabi. Contoh yang ke-9, miskinun. Miskin. Sebab miskin juga. Miskinani atau miskinaini. 2 orang miskin. Dan kata jamak dia, masakinu. Masakin, orang-orang miskin. Ini kena sebut orang. Patut miskin. Boleh sebut orang-orang yang miskin. Masakinu. Jangan sebut miskin. Orang-orang yang miskin. Ini antara contoh yang saya kira sempat saya. Ada lagi. Contoh yang ke-9 dan 12 semua. Okey. Yang ke-10, masjidun. Kita biasa dengar. Sebuah masjid. Masjidani, 2 buah masjid. Atau masjidaini. Bagi kata jamak dia, masajidu. Masjid. Masajidu. Masjid. Jamak taksir. Nampak? Apabila taksir, dia pecah. Mufrad ke jamak, tak ada acuan. Kita tak dapat nak meneka. Cuma kita boleh teka bahawa antara tak ada tanda-tanda jamak muzakkar salim, tak ada tanda-tanda jamak muannas salim. Bukan muzakkar salim, bukan muannas salim, itu jamak taksir itu. Tapi sebenarnya kita kena banyak baca. Kena buka kamus. Banyak baca, buka kamus. Untuk peringkat awal ni saya beri makna. Akan datang makna kena buka kamus. Sebab itu saya kata buku Ustaz Hashim tu antara buku yang baik untuk jadikan rujukan. Buku saya hanya terhad pada 1 juzuk saja. Saya bimbing untuk beginner. Bila anda dah pandai nanti, insyaAllah anda boleh buka sendiri. Kalau lepas 1 juzuk ni, kalau 1 hari 2 ayat, insyaAllah kita memang kita lumat kerja. Kita bahaskan secara lumat. Tapi kalau sampai 1 muka, mungkin dia akan loncat-loncat nanti. Okay, perhatikan. Terusnya contoh yang ke-11. Waladun. Waladun, anak. Ataupun budak. Waladun. Children. Waladun, anak. Mufrad. Kalau musanna tambahkan alif dun. Waladani atau waladaini, 2 orang anak. Kata jamak dia,
Bukan waladuna. Bukan waladina, tapi aulad. Aulad maksudnya anak-anak. Aulad, anak-anak. Tapi kata dasar waw lam dal. Ada kadang tambah hamzah kat pangkal, kadang tambah waw, kadang tambah alif, kadang baris bawah, kadang baris tengah. Dia berubah. Kena banyak baca, kena banyak pengalaman. InsyaAllah. Oh, wajhun. Oh, salah ni. Bukan ha pedas Ha simpul ni. Sorry, saya silap. Nanti saya betulkan. Sebelum saya share nanti saya akan betulkan. Ni saya dah. Ini saya betulkan sekejap. Okey. Wajhun. Allah. Wajhun. Satu wajah. Wajhani atau dua wajah ataupun wajhaini. Wajhaini, dua wajah. Kalau banyak wajah, wujuhun. Wujuhun. Wujuhun maknanya wajah-wajah. Wujuhun maknanya wajah-wajah. Okey, semua? Harap anda faham perbezaan mufrad, musanna jamak dan jamak muzakkar salim bila terjemah sebut orang-orang yang. Jamak muannas salim tanda dia ada alif ta di hujung. Bila terjemah sebut beberapa. Dan jamak taksir jamak yang tidak ada acuan dia. Tidak mengikut acuan mufrad. Dia berbeza, dia pecah. Dia terpecah daripada bentuk asli. Dia sudah harakat berubah. Dia punya huruf mat dia juga, kadang huruf waw, kadang huruf alif, berubah-ubah. Jadi ini, dan laras bahasa kita yang kita guna pakai untuk jamak taksir, gunakan dalam bentuk kata berganda. Kecuali ada beberapa kalimah yang terpaksa kita pindah. Kadang-kadang kita letak orang-orang yang pada jamak taksir. Terpaksa. Antaranya ayat yang bakal kita terjemah hari ini, insya-Allah. Jadi saya harap anda berpuas hati dengan perbincangan kita hari ini. Kita nak masuk kepada ayat yang yang bakal kita terjemah ini. Tapi sebelum tu kita semak. Bersedia? Kita nak semak ayat semalam supaya diingat. Alhamdulillah. Harap anda faham apa yang saya kongsikan tadi. Ada soalan sekarang ni? Alhamdulillah. Faridah Dul, terbaik Ustaz. Terima kasih Kak Faridah. Alhamdulillah. Bagaimana pembincangan tentang isim tadi? Jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Anda faham? Kalau kurang jelas, insya-Allah kita boleh bincang dalam grup WhatsApp. Saya dapati dalam grup WhatsApp agak aktif. Bagi yang belum sedia untuk menyampuk, tak apa, jadi pendengar terbaik. Tengok dulu. InsyaAllah. Sekurang-kurangnya pertanyaan kita tu akan menumpang, akan membantu menjelaskan kepada orang yang belum faham. Jangan anggap soalan kita soalan bodoh. Tidak ada soalan bodoh bagi saya. Semua soalan cerdik. Untuk mencipta soalan, satu perkara yang sulit sebenarnya. Jadi, bila kita soal, kadang-kadang soalan kita nampak macam biasa je, tapi memberi penjelasan yang terang, jelas bagi orang-orang yang baru kenal. Patutlah. Begitulah. Jadi, saya nampak fungsi grup WhatsApp itulah. Dia memberi nilai tambah kepada penjelasan yang samar. Tolong add saya. Ya, kepada nak masuk, tolong berikan nombor telefon ataupun kontak. Ada profil saya. Pada profil tu ada nombor telefon, dan nombor telefon tu khas untuk harfiah saja. Saya tak campurkan dengan telefon pribadi. Kalau tidak nanti dia banyak ganggu. Saya tak terlayan nanti.
Memang saya telefon tu gunakan untuk khas untuk harfiah dan untuk buat rakaman ini je. Okey. Cikgu Maimun antara pendengar yang senyap, betul. Untuk mintanya soalan pun perlukan kekuatan ustaz. Ya. Ya, betul. Okay. Baik. InsyaAllah, saya harap anda faham simple. Nanti saya akan ulang-ulangkan sebenarnya. Saya bukan hari ini aja terus tinggal saja. Tak. Umi banyak pertanyaan. Tak apa Umi, tanya. Boleh tanya. Bagus. Ustaz saya dulu memang menggalakkan bertanya. As-soal mafatihul ilm. Soalan itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Soalan itu adalah kunci. Kalau tak ada kunci, macam mana nak buka ilmu? Jadi kena ada kunci. Dan kunci dia kena ada mata, ada gigi dia. Gigi tu ada syarat-syarat. Syarat-syarat kena belajar. Bukan datang saja-saja, lepas tu tak ada semak apa-apa nak tanya. Jadi itu lebih ada nilai tambah. Baik. Saya ulang, kita sama-sama sebut ayat semalam. Ayat semalam, ayat yang ke-16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtaru ad-dhalalata bil huda. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan petunjuk, akan kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tiada telah beruntung oleh perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak telah adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya kepada yang tulis pada message, saya takut saya terlepas pandang pasal beratus-ratus, saya tak sempat nak simak. Adalah lebih selamat, tolong send message pada saya. Send message pada saya, Ustaz, tolong gabungkan saya dalam grup. Sebab saya dah nampak, kalau tidak dalam saya akan terlepas pandang. Macam pagi tadi baru jumpa satu. Saya nak simak beratus-ratus tu, saya dah tak terdaya lagi nanti. Bimbang terlepas pandang. Untuk lebih mudah ni, jangan saya kata nanti saya tak mau kata saya saya abaikan, tak ambil perhatian. Tidak, kan saya bimbang, saya terlepas pandang. Okey. Seterusnya ayat yang kita semalam buat latihan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Itu yang 6 je. Latihan fi'il madhi kita tak belajar sebenarnya. Belum belajar lagi tu. Cuma berlatih mengertikan dengan laras bahasa yang betul. Macam mana kita terjemah fi'il madhi. Telah oleh ia, oleh mereka. Telah oleh engkau, oleh kamu. Telah oleh aku, oleh kami. Itu fi'il madhi. Menterjemah fi'il mudhari' pula itu sebut aku. Aku, kami, ataupun dia, mereka. Sebut pembuat dia dulu. Kemudian fi'il amar, buatlah, bacalah, nyalakanlah. Itu cara kita nak biasakan. Okey, hari ini kita sambung ayat yang ke-17 semalam ni, masih lagi cerita semalam. Ayat pertama, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Bandingan mereka seperti contoh yang telah menyalakan oleh ia akan api. Falamma adaa'at ma haulahu, maka manakala telah menerangi oleh ia akan apa yang sekelilingnya, zahaballahu binurihim, telah menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka, wa tarakahum fi zulumatin, dan telah meninggalkan oleh ia akan mereka di dalam beberapa kegelapan, la yubsirun, tidak mereka melihat. Dan kita buat latihan semalam fi'il madhi, istawqada, istawqadu, istawqatta, istawqattum, istawqattu, istawqadna. 6 ni je. 6 je. Latihan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kita berkenal saja. Berkenal nama, berkenal dengan cara mengartikan, cara menukarkan dia. Cukup dulu 6 ni. Dia ada satu topik khas yang kita selesaikan betul. Tapi selesai kita mengenali domir. Antara topik domir tu antara topik yang penting. Kita kenal domir, fi'il mudhari' macam mana terjemah dia, gitu. Fi'il amar bagaimana terjemah dia, macam mana cara nak menukar ni saya cukup terangkan. Dan dalam masa yang sama semalam saya bagi contoh-contoh jamak isim mufrad, musanna jamak, jamak muzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir semalam juga kita dah belajar. Hari ini saya terangkan lebih lagi. Saya harap lebih jelas, okey? Dan kita masuk kepada ayat yang baru. Perhatikan ayat baru. Sekarang 8 suku. Kita ada sekitar, saya harap sekitar 1 jam lah. Mungkin terlewat sikit hari ini.
9, 10 Ramadan. Hari yang ke-10 kita ini. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmun umyun. Satu jumlah. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Summun bukmun umyun. Saya dalam terjemahan saya beri summun adalah orang-orang yang peka, bukmun orang-orang yang bisu, umyun orang-orang yang buta. Tambahan adalah berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang subjek dia dah digugurkan. Dalam istilah nahwu mubtada dia tak ada. Digugurkan. Dia mahzuf. Kita takdirkan, anggapkan ada ganti nama hum. Mereka adalah orang-orang yang peka, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Seolah-olah ada hum. Dalam Quran kadang-kadang ada ayat dia, kita rasa kalau ikut belajar nahwu macam tergantung, mubtada tak ada. Bahasa Melayu kita pun sendiri ada. Andai katalah saya tanya anda, contohnya kalau guru kita tanya, Muzakir, ayah awak kerja apa? Petani. Jawab petani ya? Hai? Tak perlu sebut dia bekerja sebagai petani. Tak perlu. Petani ya? Khabar. Satu perkataan tapi menunjukkan satu ayat. Begitu juga. Ini menceritakan orang-orang munafik. Hum, mereka, tapi mereka tu tak ada di situ, dah digugurkan. Summum bukmun umyun. Hum summun bukmun umyun. Mereka adalah orang-orang yang peka, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Satu jumlah. Dan ketiga-tiga kalimah ini adalah isim jamak taksir. Ketiga-tiga jumlah ini isim jamak taksir. Summun, as-summu. As-summu, orang yang peka. As-summani atau as-summaini, dua orang yang peka. Summun, orang-orang yang peka. Atau peka-peka patutnya dalam sistem. Bukmun, saya abkumu. Abkumu sen. Abkumu, orang yang peka. Orang yang bisu. Abkumaini, dua orang yang bisu. Jamak dia bukmun, orang-orang yang bisu. A'ma, orang yang buta. A'ma, orang yang buta. A'mayaini, dua orang yang buta. Umyun, orang-orang yang buta. Ini jamak taksir. Satu jumlah. Dan jumlah kedua, fahum la yarji'un. Maka mereka, mula fa tu huruf. Hum, mereka ini isim. Isim domir yang insyaAllah kita akan nak belajar besok ni. Isim domir ni kita nak belajar besok ni. InsyaAllah malam ni saya akan prepare nota tentang domir. Yang saya perhatikan mana yang perlu ada lompong-lompong tu saya akan lengkapkan. Dan contoh-contohnya insyaAllah mudah-mudahan akan lebih jelas lagi. Sebab kita belajar secara alamaya ni. Anda tak nampak muka saya. Nampak tulisan saja. Dan saya pun tak nampak anda semua. Macam mana anda belajar? Anda baca ke tidak kan? Tidur ke? Kita tak tahu ni. Atau sambil baring ke? Sungguh-sungguh ke? Atau tengah buat nota ke? Tak tahu ni. Jadi saya anggapkan anda sedang khusyuk, sedang buat catatan. Home mereka ni isim. InsyaAllah kita isim sifat juga ini. Ya, mana sifat juga isim. Ya, betul. Asal selain fi'il, semua isim. Sifat, nama perbuatan, nama benda, nama zat. Macam asal bukan fi'il, isim tu. Senang bahasa Arab ni. Bahasa Melayu macam-macam. Saya pun sendiri pun tak arif bahasa Melayu, tak mahir sangat. Setelah belajar bahasa Arab baru saya tahu bahasa Melayu punya pembahasan tentang tata bahasa. Begitu juga bahasa Inggeris. Sebelum ni saya tak tahu bahasa Inggeris buat yes, no, alright je. Tapi alhamdulillah belajar bahasa Arab, tahu grammar Arab, automatically punya tambah pula kena pelajar yang tak pandai cakap Melayu, pelajar yang bahasa Inggeris. Yang ada seorang Cina dulu, dia lama di Australia. Saya panggil ibu apa, masya-Allah lupa ni.
Subhanallah. Syarifah Wong rahimahullah, semoga Allah rahmati dia, meninggal. Dia suka sangat belajar harfiah dengan saya. Tapi terjemah dalam bahasa Inggeris, dia harfiahkan satu-satu dalam bahasa Inggeris. Jadi saya terpaksa belajar bahasa Inggeris, cari rujukan, cari istilah-istilah bahasa Inggeris. Rupanya Allah nak bagi ilmu. Wa ma khalaqta hadza batilah. Tidak Allah jadikan satu sia-sia. Allah nak bagi saya ilmu, saya dapat ilmu tata bahasa Inggeris dengan mengajar orang yang minat sangat belajar Quran, belajar terjemah Quran, tapi dia tak pandai cakap Melayu. Dia guna bahasa Inggeris. Dia lama duduk di Australia. Syarifah Wong. Memang gigih orangnya. Alhamdulillah. Sehingga dia meninggal dunia, dia pesan pada dia kata dia ada sesuatu yang dia nak berikan pada saya. Itulah sedikit perkongsian. Semoga Allah rahmati beliau. Amin ya Rabb. La yarji'un. La yarji'uni fi'al. La huruf, yarji'una fi'al mudhari'. Mereka rujuk, mereka kembali. La tidak, yarji'una, mereka kembali. Oleh kerana ayat ini bermula dengan isim, maka kita namakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Walaupun ada fi'al di sini, tapi fi'al ini terrangkum dalam jumlah ismiyah. InsyaAllah kita akan bincangkan apa ini peranan fi'al. Yang penting bila kata fi'al, dalam bahasa Arab, yang dikatakan fi'al itu perbuatan. Tapi bukan perbuatan dalam bahasa Melayu. Bukan perbuatan dalam bahasa Inggeris. Kalau perbuatan dalam bahasa Melayu, hanya sekadar perbuatan saja. Tapi dalam bahasa Inggeris ada tambah nilai sikit. Bahasa Inggeris yang dikatakan perbuatan, verb, dia mesti ada masa berlaku perbuatan tu. Past tense atau present tense. Bahasa Arab ada tambah lagi satu. Bukan hanya menunjukkan masa berlakunya perbuatan tersebut, tapi ada diiringkan sekali siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa pembuatnya, siapa fa'ilnya sekaligus. Satu lafaz, ada masa dan ada pelaku. Begitu yarji'una. Perbuatan ini kembali. Siapa yang kembali? Mereka yang kembali. Bila masa mereka kembali? Sedang dan akan berlaku. Nama dia fi'il mudhari'. Fi'il menunjukkan sedang dan akan berlaku. Cara terjemah, sebut pembuat dia dulu. Mereka ke, ia ke, engkau ke, kamu ke, aku atau kami. Itu pembuat dia dulu. Kalau fi'il madhi, sebut telah dulu. Telah kembali oleh ia, telah kembali oleh mereka. Telah kembali oleh engkau, telah kembali oleh kamu. Telah kembali oleh aku, telah kembali oleh kami. Kita ada latihan. Latihan sumum. Kalau kita terjemah satu dari atas ke bawah, satu-satu kita tak nampak. Sebab itu saya lazimkan kita terjemah daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri berarti satu ayat. Kita nampak dia punya perjalanan ayat tu, pergerakan huruf, pergerakan kalimah tu kita nampak. Macam mana jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sebab itu saya tegaskan, sila ertikan, sila terjemahkan pada lembaran Quran. Bukan terjemah pada nota satu-satu kita. Tak, dia akan tak memberi kesan yang positif. Yang nak berikan terjemah, mengesankan, pastikan terjemah pada mushaf Quran. Terjemah pada Quran yang bebas dari sebarang nota. Biasakan. Kalau benar-benar lupa baru buka nota. Kalau tidak, jangan tutup nota tu. Cuba terjemah dengan baik. Ini saya patut beri makna. Summum bukmun umyun fahum saya kosongan. La yarji'un, tidak mereka kembali. Tengok saya tukar fi'il mudhari'. Kalau yarji'u ada huruf ya. Yarji'una mereka. Ya juga dekat pangkal. Cuma tambah wawun saja. Yarji'una ramai. Yarji'u seorang. Mufrad. Bukan fi'il mufrad, tapi fa'ilnya. Pembuatnya mufrad. Ada saya jumpa istilah fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jama'. Fi'il tak ada bilangan. Yang bilangnya fa'il. Pembuatnya berbilang. Fi'il tak boleh dikira. Fi'il perbuatan. Okey. Dan ni ganti nama ketiga. Kalau fa'il dia untuk ganti nama kedua, untuk engkau kembali, huruf ya tu tukar pada huruf ta. Tarji'u. Ramai, tambahkan wawun. Tarji'una. Kamu kembali. Ganti nama kedua. Kalau fa'il dia ganti nama ke pertama, arji'u. Tukar huruf alif. Atas alif ada hamzah. Pastikan. Atas alif ada hamzah. Hamzah qata' namanya. Arji'u. Bukan alif saja. Nanti jadi hamzah wasal. Kalau tanpa hamzah, dia akan jadi hamzah wasal. Arji'u, aku kembali. Narji'u, kami kembali. Okey, ini fi'il mudhari'. Saya nak tengok macam mana. Cuba terjemahkan ni. Raji'un. Cuba erti. Dengan raji'una. Atau raji'ina. Tolong berikan respon sekarang. Apa mana raji'un. Dan apa mana raji'una atau raji'ina.
Tolong beri respon. Hebat bahasa Arab kan? Ya, betul. Memang hebat. Dan orang yang belajar bahasa Arab, dia akan jadi hebat. Lebih-lebih lagi belajar bahasa wahyu. Bahasa zat yang maha agung. Bahasa Tuhan. Yang Allah sendiri gunakan bahasa ini. Diturunkan. Dia Allah pilih. Pasti dia akan jadi orang hebat juga. Orang yang menggunakan kalimah yang hebat, belajar kalimah hebat, dia akan jadi hebat. InsyaAllah. Ikhlaskan diri kita. InsyaAllah. Telah kembali ia. Itu kalau fi'il madhi, raja'a. Saya kata tadi, sila artikan raji'un. Kalau raja'a telah kembali ia, Kak Faridah. Telah kembali ia. Ya, bukan. Fi'il mudhari', lihat dia. Ya. Roziah, yang kembali. Masya Allah, Hajar Roziah Man. Anda berada di landasan yang benar. Yang kembali, Kain. Masya Allah. Orang-orang yang kembali untuk jamaah betul. Syarina. Masya Allah. Saya nak pastikan anda berada di landasan betul. Ya, Kak Tun. Orang-orang yang kembali. Betul. Roji'un. Kalau roji'un, itu yang jamaah muzakkar salim. Yang mufrad dia, roji'un, Hafizah Yahya. Masya Allah. Orang-orang yang kembali. Yang kembali, ya Kak Farida, anda sudah kembali ke pangkal jalan. Ya, Masya Allah. Yang kembali. Masya Allah. Ustaz Tarmizi. Orang-orang yang kembali untuk jamaah muzakkar salim. Kalau musanna, kalau mufrad raji'un. Cuba buat isim musanna. Dua orang yang kembali. Macam mana lafaz Arabnya? Tolong bagi respon. Dua orang yang kembali. Alhamdulillah. Semua dah bagus dah. Boleh betul. Terjemah betul. Saya minta cuba tukar kepada isim musanna. Dua orang yang kembali. Dua yang kembali. Jo Maladi. Masya Allah. Yang kembali. Keluarga harfiah. Jo Maladi, keluarga harfiah. Satu keluarga belajar harfiah. Semua satu family, insya-Allah. Ummu Muhammad. Semoga Allah rahmati anda, Jo Maladi, bersama keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Ummu Muhammad, dia yang kembali. Saya minta cuba tukarkan kepada isim musanna. Raji'un, yang kembali. Mufrad. Raji'una, orang-orang yang kembali. Cuba tulis Arab dia. Dua orang yang kembali. Macam mana? Dia ada dua wajah. Tolong, kalau buat dua-dua sekali, lagi baik. Saya bagi 5 bintang. Sila. Respon. Tolong bagi respon. Beberapa yang kembali itu jamak muannas salim. Nanti dulu, jamak muannas salim belum lagi. Zainal Hamzah, sabar. Raji'ani, betul. Raji'an, nun Cikgu Kamil. Raji'an, nun kena ada. Nun baris kasrah, cikgu. Raji'ani. Ya, raji'ani. Itu kalau alif nun. Kadang-kadang ada ya nun. Alif tu tukar pada ya. Dia ada dua wajah. Raji'ani, ya Kak Tun. Ro ada alif, Kak Tun. Ro pastikan ada alif. Ro panjang 2 harakat. Ya. Beberapa yang kembali itu jamak muannas salim. Raji'ani. Azimah Alhamdulillah. Raji'ani. Atau ya. Sarinah. Raji'ani. Alif nun. Raji'ani. Ataupun raji'aini. Dua yang kembali. Zarinah Hamzah. Dua yang kembali. Betul. Alhamdulillah. Ini untuk muzakkar. Untuk mu'annas. Cuba tukar. Saya buat sikit. Raji'ani. Dia supaya kita ambil daripada mufrad. Copy saja. Raji'ani. Kita buangkan tanwin. Kita letak fathah, tambah alif dan tambah nun, pastikan nun baris kasrah. Raji'ani atau raji'aini. Raji'ani atau raji'aini. Alif tukar pada ya. Raji'aini jadi isim musanna. Sekarang kita nak tukar kepada muannas pula. Kita nak tukar kepada muannas. Raji'ani atau raji'aini. Masya-Allah, semua bagi respon. 69 orang sedang belajar ni. Sejarah dalam hidup saya mengajar macam ni punya ramai. Biasa bukan 69 orang, 6 orang. Paling ramai pun 20 tinggal. 18 tinggal 12, tinggal 10, tinggal 8.
Tapi belajar harfiah dia tak, kelas tak mati. Walaupun tinggal 4 orang, 5 orang. Kelas yang dah masuk berbelas-belas tahun, masih ada 5-6 orang ni. Alhamdulillah. Satu nikmat belajar bahasa Quran. Tak pernah kecewa. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, paling lama pun 2 tahun, lepas tu dah bubar. Tinggal satu pelajar, satu guru. Bukan nak perkecilkan bahasa Arab, tapi berkat wahyu, berkat Quran. Masya-Allah. Okey, latihan kita nak tukar pada muannas. Kita tambahkan ta marbutah. Kita tambahkan ta marbutah. Ta marbutah kita tambah pada mufrad dia. Tanwin kita buang, tambahkan baris, letakkan baris fathah, tambah ta marbutah. Tanwin kan. Raji'atun. Itu yang kembali. Kalau mufrad. Kalau musanna, ta tu kena ada. Raji'ah. Ta. Baris fathah. Raji'atani. Atau raji'ah. Ta kena ada. Raji'ah. Taini. 2 yang kembali. Kalau jamak, muannas salim, kita raji'ah tambah alif tambah ta. Raji'atun, atau dia ada 2 je jamak muannas salim ni. Raji'ah tin. Dia baris dhammah dengan baris kasrah saja. Dia tak ada baris fathah. Untuk jamak muannas salim, jangan letak baris fathah. Mengaibkan nanti kalau letak baris fathah. Tak ada dalam sejarah jamak muannas salim baris fathah. Dia hanya ada baris dhammah dan baris kasrah. Itu penting, kena kenal isim ni. Jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim. Bukan kenal dari sudut erti yang kita beri saja. Tapi Masya Allah kata raji'atan. Bukan hanya erti yang kita beri saja, tapi malahan tanda baris. Jamak muannas salim dia berubah pada harakat dia. Jamak muzakkar salim dia berubah pada hurufnya. Itu insya-Allah bila kita belajar i'rab nanti lagi seronok nanti. Dia ada kait mengait. Bukan saja-saja kita letak beberapa, bukan saja-saja letak orang-orang yang, bukan saja-saja terjemah kata berganda. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Tak. Belajar i'rab nanti. Dia punya pengaruhnya. Kita nak belajar nanti. InsyaAllah. Saya bukan nak ajar beri makna je. Tak. Kita nak lebih, jauh lebih saja. Okey. Itu fi'il madi, mudhari'. Sekarang fi'il madi. Kita buang ya di pangkal, waw nun dujung, tinggallah huruf ra, jim, ain. Raja'a, telah kembali oleh ia. Raja'u, telah kembali oleh mereka. Raja'ta, telah kembali oleh engkau. Itu cara terjemah fi'il madi. Raja'tum, telah kembali oleh kamu. Raja'tu, telah kembali oleh aku. Raja'na, telah kembali oleh kami. Bukan kami kembali. Kalau kami kembali fi'il mudhari'. Telah kembali oleh kami fi'il madi. Arti yang kita berikan sudah menggambarkan bahawa fi'il madi atau fi'il mudhari'. Sekarang kita tukar fi'il amar. Daripada tarji'u, kita buang fi'il amar, kita ambil 2 saja. Engkau kembali dan kamu kembali. Engkau perempuan nanti dulu, kamu perempuan nanti dulu. InsyaAllah kita dah selesai belajar dhamir, nanti baru kita tukar. Sekarang ni kita belum belajar dhamir lagi. Sabar dulu, kita ambil 2 saja. Engkau dan kamu. Tarji'u, engkau kembali. Tarji'una, kamu kembali. Apa langkah pertama kita kena buat? Kita buang huruf mudhari', huruf ta tu kena buang. Dua-dua kena buang. Dan dhammah kena tukar kepada sukun. Yang nun kena digugurkan, ganti alif. 3 waw saja. Boleh baca? Sekiranya tak boleh baca, kena letakkan hamzah wasal. Kena letak hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Huruf alif di awal kalimah. Huruf alif di awal kata. Dan pastikan alif tersebut tidak ada hamzah di atas dan di bawah alif tersebut. Dan tidak ada baris. Tidak ada harakat. Jangan sekali-kali letak harakat. Macam mana nak baca Ustaz? Kita letak harakat di mulut kita. Kita nak mulakan saja. Irji', kita bariskan kasrah. Sebab huruf ketiga tu kena pastikan bukan baris dhammah. Kalau baris dhammah, ya, hamzah wasal tu kena baris dhammah. Tapi selain baris dhammah, semua hamzah wasal tu kena baris kasrah.
Irji, makna dia apa? Tolong beri makna irji dengan irji'u. Tolong beri makna. Tolong beri erti dalam laras bahasa Arab, dalam laras bahasa sistem, dalam sistem kita. Sekarang 71 orang ramai ni. Paling ramai, semakin hari semakin ramai. Semakin hari semakin bertambah. Mudah-mudahan yang baru ikuti, saya ucapkan selamat ikuti pelajaran. Semoga Allah mudahkan anda ikuti. Dan bagi yang agak terlepas, boleh rujuk video-video rakaman-rakaman yang lepas. Kembalilah oleh engkau, Ummu Muhammad. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kembalilah. Lah tu penting, tambahan. Oleh engkau tu kerangka yang dah siap dah. Irji'. Ya. Irji'. Pastikan tak ada hamzah kat tun. Ada hamzah tu kat tun. Kembalilah oleh engkau. Kembalilah Cikgu Kamil. Kembalilah oleh engkau. Masya Allah Cikgu. Tahniah Cikgu. Kembalilah oleh engkau. Masya Allah. Baik. Saya dapati orang-orang yang menjawab ni kebanyakannya tak ada asas Arab. Tak pernah belajar Arab. Kembalilah oleh engkau. Ya. Bukan menjadi pelik. Oh, kita tak ada asas Arab. Boleh belajar. Boleh faham. Macam tadi Cikgu Azhar. Hafizahullah. Tuan Haji Azhar. Umur 81 tahun. Macam testimoni yang saya tunjukkan pada awal rancangan tadi. Awal siaran tadi. Beliau merupakan mantan guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris. Tak pernah belajar bahasa Arab. Masya Allah. Alhamdulillah. Kembalilah oleh engkau. Masya Allah. Okey, ini latihan yang saya. Sekarang jam 8.34. Okey. Kita pindah kepada ayat baru. Au kasaybin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Kalau kita baca satu nafas, satu ayat kita tu. Padahal tu ada kompleks. Beberapa ayat dalam tu. Au kasaybin minas sama'. Ini bukan satu ayat. Ini sambungan pada au ni. Au kasaybin atau masaluhum kamasalil ladzis tawqada naran. Ni au kamasalil ladzis tawqada naran. Ini ataf ni kepada kamasali tu. Kasaybin ataf kepada kamasali. Apa itu ataf? Sambungan. Dia bersambung dengan kamasali dengan kasaybin. Bandingkan mereka seperti contoh orang yang telah menyalakan api, telah menyalakan oleh macam kita bincang tadi. Masaluhum kamasali ladzis tawqada kasaybin minas sama'. Ya, ataf pada kamasali tu. Au kasaybin minas sama'. Atau seperti hujan yang lebat. Ka huruf jar. Saybin, hujan yang lebat. Saybin, hujan yang lebat. Minas sama', daripada langit. As-sama' semalam sebanyak saya jumpa yang terletakkan jamak taksir. Ini isim mufrad. Kalau jamak dia samawat, dia jadi jamak muannas salim. Samawat, jamak muannas salim. InsyaAllah kita bincang nanti. Jumpa bila kita jumpa dia. Ini isim mufrad. Bila ada alif lam, dia jadi makrifah. Dia isim makrifah. Okey. Kemudian jumlah yang kedua, fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Ini satu jumlah, jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ni dia sebenarnya menjadi kata sifat kepada, jadi sifat kepada sayyibin. Dia menjadi sifat dalam bentuk jumlah ismiyah. Atau seperti hujan yang lebat. Macam ni sifat hujan lebat tu, fihi zulumatun, di dalamnya ada beberapa kegelapan. Fihi, bila awal ayat mula dengan huruf jar. Fihi zulumatun, di dalamnya ada beberapa kegelapan. Ini jamak muannas salim. Wara'dun, dan guruh. Isim mufrad ni. Wabarkun, dan kilat. Wow, ni ataf, dia menyambung. Huruf penyambung kepada zulumatun, wara'dun, wabarkun. Sama-sama. Bila sambung isim sama isim, sama-sama tanwin. Sama-sama dia. Kalau ada lam, sama-sama alif lam. Ada yang huruf waw ni huruf ataf, huruf penyambung. Dia menyambungkan antara isim dengan isim. Kadang ada menyambungkan antara fi'il dengan fi'il. Ma'tuf, ya Masya Allah. Maklum, ma'ruf. Ni kruleh. Cikgu Saleh, ya. Daripada Naratiwat. Kalau tak silap saya. Kalau bagi jawapan ni, kruleh. InsyaAllah. Okey, fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Satu jumlah ismiyah.
Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Ini satu ayat. Ini satu ayat ni panjang lah. Bermula dengan fi'il mudhari'. Mereka jadikan. Ini fi'il mudhari'. Berarti jumlah fi'il dia. Ada fi'il menjadikan, ada fa'il. Mana fa'il dia? Mereka. Kita sebut. Terjemahkan fa'il dia dulu. Sebenarnya fa'il dia pada huruf waw ni. Fa'il dia tak di hujung. Tapi cara terjemah, kita nak bezakan antara madhi dengan mudhari'. Kita sebut fa'il dulu. Mereka jadikan. Yaj'aluna, mereka jadikan. Asabi'a, bila fi'il dah ada fa'il, automatically asabi'a dia akan jadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Objek. Jangan lupa, dalam kaedah terjemahan tambahan akan. Akan jari-jari. Nampak kata berganda? Akan jari-jari. Kenapa asabi'ah, jari-jari? Berarti dia jamak. Kita walaupun kita dengar kata berganda, kita dah tahu ini jamak ni. Jamak apa dia? Hadirin semua, tolong beritahu jamak apa dia? Tolong jawab soalan saya. Tolong bagi respon. Asabi'ah. Jari akan, dia merujuk kepada maf'ul bih. Bila tambahan akan. Bila jumpa jumlah fi'liyah, berarti ada kita kena bersiap untuk tambah akan atau tambahan oleh. Jamak taksir, Cikgu Kamil. Masya Allah, Cikgu tahniah, Cikgu. Saya dah kenal Cikgu Kamil melalui Facebook. Kami belum pernah bersua muka. Tapi saya dapati beliau memang belum pernah belajar bahasa Arab. Tapi Alhamdulillah jamak taksir. Kenal kan? Alhamdulillah mudah kenal jamak taksir. Cara ertikan dalam bentuk kata berganda. Tapi kita tahu dia isim. Kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Sedangkan dia isim. Puan Hazrin, jamak taksir. Ada juga yang saya jumpa malam tadi dalam satu kitab bahasa Inggeris. Jamak mukassar dia kata. Jamak mukassar. Jamak yang dipecahkan, yang terpecah. Ada juga istilah, maksud sama. Kenapa? Kita tahu dia isim. Sebab tak ada, kita terjemah dalam bentuk kata berganda. Dan kita tahu dia. Nuraida isim kain dia. Mudhaf, Masya Allah. Faridadul mudhaf. Orang Telekom, orang jamak orang Indrapura, Masya Allah. Habsah Madhal. Ini saya baru kenal. Tak tahu Puan Habsah daripada mana, saya tak pasti. Saya ada satu pelajar saya Habsah daripada Perlis. Ustazah Habsah. Yati Harun, dia mudhaf, Pramo. Aiman. Masya Allah. Baziah, orang pergi jamak taksir, Masya Allah. Ya, Ramdi Kamasya, dia mudhaf, jamak taksir. Ataupun jamak mukassar. Hajah Wirdah, betul. Masya Allah. Dan bila tak ada alif lam dan tak ada tanwin, kita tahu dia isim, berarti dia mudhaf. Apa itu mudhaf? Bersandar. Dia bersandar kepada apa? Hum tu. Mudhaf ilaihinya. Hum mudhafun ilaihinya. Asabi'ahum, akan jari-jari mereka, kedua-dua adalah isim. Dan asal mudhaf isim nakirah. Tapi oleh kerana mudhafun ilaihi dia dhamir isim ma'rifah, maka mudhaf tersebut daripada nakirah dinaik darjat kepada ma'rifah. Kerana mudhaf ilaihi dah memakrifahkan dia, yang memakrifahkan dia adalah mudhaf ilaihi. Ya, hum mudhafun ilaihi, masya-Allah. Azimah Abdullah, tahniah. Seterusnya fi di dalam asabi'ah tu adalah kata jamak dia. Kata mufrad dia isbaun. Alif atas alif, bawah alif ada hamzah. Is baris kasrah, sad baris sukun. Isba baris fathah, ain tanwin. Isbaun. Isbaun maksudnya jari. Asabi' jari-jari. Asabi' jari-jari. Ya. Isbaun jari. Asabi' jari-jari. Fi azani, di dalam huruf jar. Min daripada fi, di dalam huruf jar. Azani, kita ertikan, semalam saya berikan dalam kata berganda. Telinga-telinga, berarti itu jamak. Telinga-telinga, bukan satu telinga, banyak telinga. Seorang ada dua telinga. Kalau dua orang je dah jadi jamak dah. 4 telinga. Sebab itu diertikan telinga-telinga. Hum mereka. Bukan telinga-telinga dia. Kalau telinga-telinga dia, maknanya dia ada lebih tiga telinga. Berarti dia ada bukan 2 telinga, ada 3 telinga. Sebab itu mudhaf ilaihi dia penting. Kalau azanika, telinga-telinga engkau tak mungkin ada. Kalau azanikum, telinga-telinga kamu boleh. Sebab kamu tu ramai
Setiap seorang ada 2 telinga. Kalau 3 orang berarti ada 6 telinga. Tu ya. Telinga. Ia isim. Sebab ada huruf jar, baris akhir baris kasrah. Kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia mudhaf. Bila ada mudhaf, kena ada mudhaf ilaih. Bila ada mudhaf, wajib ada mudhaf ilaih. Tak ada mudhaf tanpa mudhaf ilaih. Setiap kali mudhaf mesti ada mudhafun ilaihi. Terpadam sekejap. Okey. Azani, telinga. Him, mereka mudhaf ilaih dia. Kata jamak, uzunun, alif atas alif ada hamzah, baris dhammah, zal baris dhammah, nun dhammah, tanwin. Uzunun, telinga. Uzunani, 2 telinga. Azanun, telinga. Saya dah bagi contoh tadi dalam nota. Jamak taksir, telinga. Min daripada as-sawaiki, daripada suara-suara petir. Ini juga jamak taksir. As-sawaiki, ini juga jamak taksir. Sebab dia ada alif lam lagi, dia isim makrifah lagi. Kalau kita nak nakirahkan dia, buang alif lam. Jadi sawaiku, suara-suara petir. Kata berganda tu, suara-suara, bukan satu suara, banyak suara. Bukan petir-petir, suara-suara petir. Mufrad dia sa'iqatun. Sa'iqatun mufrad dia. Sa'iqatun, suara petir. Sawaiku, suara-suara petir. Telinga. Okey, ini jamak juga jamak taksir. Hazara, kerana takut. Ini banyak soalan semalam. Kerana takut. Dalam grup saya nampak masing-masing bingung dengan hazara. Ini macam fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi macam terjemah, takkan telah takut oleh ia. Cara erti tak ada pun saya beri makna telah takut oleh ia. Makna yang saya berikan semalam, kerana takut. Berarti dia bukan fi'il. Dia bukan fi'il. Dia dalam jumlah fi'liah. Berarti selepas fi'il berarti isim lah selepasnya. Jumlah fi'liah banyak. Bila kepala ada fi'il, belakang dia isim dengan huruf je. Cuma isim tu nak tambah oleh ke nak tambah akan. Okay. Mereka jadikan akan jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka daripada suara-suara petir kerana takut. Kerana tambahan. Merujuk kepada maf'ul li ajlih. Maf'ul kerana. Kerana isim. Bila ada tambahan kerana, tambahan iaitu, tambahan sebagai, tambahan yang, tambahan tu hanya berlaku pada isim. Tapi kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Dah tahu jawapan dia? Sebab dia mudhaf. Hazarul maut. Isim. Mana mudhaf lain dia? Al-mauti. Semua mudhafun ilaihi baris kasrah. Sebab apa baris kasrah? Sebab in between antara mudhaf dan mudhaf ilaih dia sebenarnya ada huruf jar tu. Kita kena sesuaikan. Ada huruf jar antara mudhaf dan mudhaf ilaih tu. Semalam saya buat nota saya rasa. Saya tambah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau tak silap saya. Tapi bukan di sini. Ya, pada tempat lain. Ya, insyaAllah nanti pada nota yang lain saya akan bagi. Okey, tak apa. Hazara. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih sebenarnya ada huruf jar. Sebab dia menunjukkan kepunyaan. Possession. Menunjukkan pemilikan. Penguasaan. Hazara, takut. Apa huruf jar yang sesuai? Dia tak sama ada fi di dalam, contohnya ashabun nar, penghuni-penghuni finnar di dalam neraka. Kadang-kadang ada huruf fi, kadang-kadang ada huruf li, bagi. Contohnya kitabi, kitab saya, kitab li, milikku, kepunyaanku. So ada huruf lam, bagi. Dan ini kadang-kadang huruf min daripada hazarul mauti, hazara minal maut, takut daripada mati. Takut kerana takut daripada mati. Soalan ada huruf min. Okey, betul. Mudhafun ilaih baris kasrah. Al mauti mudhaf ilaih. Hazarul maut kerana takut mati. Baik, ini jumlah fi'liyah.
Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah adalah, jangan lupa adalah ni jumlah ismiah. Ni Allah tu isim. Allah isim. Berarti jumlah ismiah. Muhitun isim. Bila nak tambah adalah, pastikan pada isim yang baris akhir baris dhammah saja. Nak tambah adalah ni pastikan pada isim yang baris akhir baris dhammah. Itu antaranya. Tanda lain nanti insyaAllah saya akan beritahu. Satu dulu. Yang nak tambah adalah ni hanya pada isim yang baris akhir baris dhammah. Pada khabar bagi mubtada ataupun khabar bagi isim inas sahaja. Dua. Dan Allah adalah yang melingkungi, yang meliputi, yang ini isim mufrad. Allah mufrad, khabar pun kena mufrad juga. Allah adalah yang melingkungi, yang meliputi. Li, bi, boleh dengan, boleh akan. Dengan orang-orang yang ingkar ataupun akan orang-orang yang ingkar. Itu yang setakat ini yang kita perolehi. Bagi siapa? Bagi yang dah join group, saya menggalakkan kalau anda teringin nak saya semak anda punya terjemahan dalam bentuk voicemail, boleh hantarkan pada saya. Kalau malu dalam grup, boleh hantar kepada saya dalam bentuk voicemail rakaman terjemahan anda. Sekurang-kurangnya bila saya dengar terjemahan anda, saya dapat kesan, saya dapat menilai keupayaan anda menguasai tata bahasa dan di mana tempat-tempat yang lemah yang boleh saya perbaiki. Nanti saya perbetulkan. Okey, boleh hantar melalui WhatsApp, voicemail. Jadi kepada yang berminat untuk join group, kami mengalu-alukan. Saya tak kongsikan nota dalam Facebook. Saya kongsikan nota dalam grup WhatsApp saja. Yang berminat silakan. Dan tidak ada pendaftaran, tidak ada apa-apa. Sebarang bayaran apa yuran tak ada. Kita seronok, kita nak beribadah, kita nak enjoy, kita nak gembira dalam beribadah. Kita seronok. Baliknya kita rasa susah hati pula kalau kita tak dapat ikut. Kita nak seronok dalam beribadah. Macam mana nak kenal ba zaidah, Ustaz? Ini bukan ba zaidah. Ba di sini bukan tambahan. Ba Zaki, ba ni ba tambahan biasa ada huruf ma di awal ayat. Ya, soalan Zaki kalau ma zaidah biasa ada huruf ma. Kalau ba zaidah di awal ayat ada ma. Wa ma Allahu bighafilin. Macam Rasulullah SAW ketika dipeluk untuk Nabi untuk malaikat Jibril menyuruh dia membaca Iqra. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Ma, tidak, ana aku bi. Bukanlah aku orang yang boleh membaca. Bukanlah aku dengan yang membaca. Itu asal terjemah harfiah. Tapi dah mafhum nanti kita kena kreatif. Itu cara nak belajar macam mana terjemah yang lebih kreatif. Kita nak tahu bahasa sumber dengan bahasa bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Itu kaedah kita kena belajar dengan orang yang bagi saya nama besar dalam dunia bahasa Arab, Ustaz Hafizrul Abdul Hamid dan Ustaz Aini Badrul Aini Syari. Itu antara orang yang saya kenal setakat ni yang saya nampak mereka orang yang layak untuk berikan nilai tambah, boleh belajar dengan beliau. Dengan saya ni ilmu beginner untuk sekolah rendah ya. Sekolah tadika punya ilmu. Untuk tinggi lagi insya-Allah pergi ke orang ini. Kita nak bagi asas saja. Bila anda dah mula menguasai dengan baik insya-Allah. Okey. Seterusnya latihan yang saya berikan, kita ada baki dari sekitar 10 minit lagi untuk kita berpisah. Makna masing-masing dah dapat. Dan terjemah bukan terjemah pada satu daripada atas ke bawah. Ini saya semua salinkan saja. Susun saja. Dan saya rangkapkan. Fi azanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Mudah-mudahan saya akan datang. Saya akan, untuk hari ini punya latihan, saya akan kosongkan tempat yang kalimat-kalimat yang pernah kita jumpa. Saya akan kosongkan saja. Saya minta anda isi sendiri. Sama ada tulis, nak kongsi dengan kawan, tengok macam mana, boleh. Yang dalam grup, boleh share dalam grup. Nanti saya semak mana tempat yang kosong. Atau kawan-kawan lain tolong betulkan. Lagi saya akan ertikan mana kalimah yang baru saja. Yang baru kita temui saja. Yang dah pernah jumpa, saya akan kosong. Wa, saya tak akan tulis lagi dan. Min, saya tak akan tulis lagi.
daripada. Saya biarkan. Kafirin saya tak akan jumpa kafirun atau kafirin, saya tak beri makna lagi. Saya kosongkan. Sekarang ni saya dah tak ada bagi latihan. Alhamdulillah. Baik. Saya kira hari ini sampai setakat ni dulu. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Saya harap anda semua berpuas hati dengan perbincangan kita. Saya harap anda semua senang dengan perkongsian ini. Kalau kurang jelas, boleh ulang balik rakaman. InsyaAllah rakaman ada. Dan boleh kongsikan pada kawan-kawan yang lain. Bulan Ramadan semalam, saya pagi tadi baru saya dapat terima daripada UTM, seorang pensyarah kejuruteraan mechanical. Pernah belajar harfiah dengan guru saya. InsyaAllah, rupanya Allah menyatukan kami. Alhamdulillah. Jadi saya kira kongsikan. Semua dia dapat maklumat pun daripada teman-teman yang kongsikan. Boleh kongsikan. InsyaAllah kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang berlainan. Kita mula asyik dengan Quran, baca Quran, kita asyik sehingga tak sedar bahawa 1 jam berlalu. Kenapa? Apa yang mengasyikkan kita? Kita leka menilai, ini isim ke fi'il? Apa makna dia? Kita dah mula terpancing dengan makna. Terpengaruh, terkesan untuk beri makna. Ini isim ni, ini dan. Oh, ini huruf. Buah dengar, ini huruf jar ni. Kita dah mula. Kalau tak dapat mana, kita dah sibuk nak tanya orang. Macam mana nak cari mana ni? Macam mana nak tertiin? Ni kalau fi'il apa? Fi'il madhi ke mudhari' amar? Macam mana dia jadi begini? Ini penting lah, insyaAllah. Dan dari situlah dapat ilmu. Di situlah ilmu kita akan bertambah nanti. Boleh tanyakan pada saya. Sama ada direct melalui messenger, ataupun daripada grup. Boleh. Kawan-kawan lain pun insyaAllah boleh. Ramai yang saya dapati yang ada kebolehan. Alhamdulillah. Boleh kongsikan sama. Seronok, okey? Alhamdulillah. Saya kira pertemuan kita sampai setakat ini dulu. Dan insyaAllah masing-masing dah ada, mungkin ada kelas-kelas lain selepas ini. Ada kelas tafsir atau ada tadarus. Selamat beribadah. Selamat sempurnakan Ramadan anda. Dan selamat Qiyamul Lail. Mudah-mudahan nilai ibadah kita di sisi Allah semakin hari, semakin tahun, semakin berkualiti. Semakin ada darjat di sisi Allah SWT. Dan yang penting Allah SWT menerima kita sebagai satu ibadah. Menerima setiap apa yang kita lakukan satu ibadah yang tinggi nilainya. Allahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah tekan. Okay, finish. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.